أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العالمين Tengah, anak tudung mana? وارزقنا Sedap فضل dia. وإلهام ملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kita untuk sekali lagi bersama dalam usaha kita untuk memahami bahasa Al-Quran ni, iaitu kalimah-kalimah, pertalian-pertalian kalimah, peranan-peranan kalimah di dalam ayat dan seterusnya. Kita boleh menterjemahkan ayat-ayat supaya kita memahami isi kandungan ayat dan juga memahami apa yang sebenarnya Allah nak sampaikannya kepada kita untuk kita jadikan budaya ataupun amalan kita seharian dan menjadi petunjuk kita di dalam kehidupan kita, insya-Allah ya. Okey, kita terus saja buat perkongsian, iaitu saya kongsikan dulu hasil kerja kita, perbincangan kita semalam yang kita simpan di dalam print screen ataupun screenshot untuk kita ulangi sebelum kita memulakan proses seterusnya, iaitu pembentukan kalimah ya. Saya share screen sekarang dan kita pergi kepada screenshot yang kita buat semalam iaitu kita masih lagi membincangkan kalimah masaluhum dan kita pecahkan kepada komponen dia, iaitu masalun dengan hum yang kita telah pun bahaskan 2 hari yang lalu, dan semalam kita sambung dengan penerangan kalimah masaluhum ni dan kita dapat menerangkannya, iaitu masalu yang pertama di dalam komponen masaluhum tu ialah isim syibahun wa syabihun muzakkar mufrad. Dia juga berperanan sebagai mubtada ya. Mubtada ialah subject matter ataupun perkara yang utama di dalam ayat tu, dan biasanya dia mengambil i'rab yang marfu'. Jadi kita letakkan di situ, dia ada 2 peranan di sini ya. Iaitu dia mubtada dan juga dia mudhaf yang marfu', ya. Dengan hum, iaitu komponen yang kedua tu hum dalam kalimah, dia sudah ada peranannya sendiri ya. Jenisnya kita panggil dia adalah isim dhamir ghaibun muzakkar majmu' yang menunjukkan isim dhamir adalah untuk ramai, bukannya seorang, bukannya 2 orang, tapi untuk yang ramai. Kita panggil dia majmu' mabni ya. Mabni itu kenapa? Hum ni dia tidak berubah penulisan dia, walaupun status i'rab dia boleh berubah, kita masukkan mabni. Dan dia juga adalah kalimah, kita panggil kalimah yang jamid. Jamid ni, jamidun adalah kalimah yang tidak dibina daripada perkataan yang lain ya. Dia tidak ada huruf akar, dia tidak ada kata dasar. Dia memang ditulis dalam keadaan yang sama, sebegitulah ya. Dia tidak dibangun daripada apa-apa perkataan lain. Kita panggilkan kalimah yang
Menjamin ya. Dan kita masukkan juga dia ciri dia ialah muttasil kerana dia sudah bercantum dengan kalimah masalu tu. So, jadi dia adalah isim dhamir yang juga kita panggilkan muttasil yang bercantum, dia tidak berasingan. Kalau kalimah itu berasingan kita panggil dia munfasil. Kalau dia bercantum, dia tidak berasing, kita panggil dia muttasil. Ya. Dan dia berperanan sebagai mudhafun ilaih. Ya. Tadi masalu adalah mudhaf. Yang pertama tu masalu di sinilah. Masalu adalah mudhaf. Kemudian yang kedua tu hum tu adalah mudhafun ilaih. Dan semua mudhafun ilaih mestilah majrur. Ya. Tidak ada no exception. Ya. Dalam Quran, bila tuan-tuan jumpa saja idhafah dan kalimah yang kedua tu yang berperanan sebagai mudhafun ilaih itu adalah mengambil i'rab yang majrur, tetap majrur walaupun apa sajalah ejaan dan tulisannya, dia tetap mengambil i'rab yang majrur kerana dia sudah terikat ya oleh mudhaf tadi. Mudhaf lah yang mengikat dia kepada status yang majrur. Dan kita sambung penerangan tu, kita mengatakan pertalian di antara kedua-dua kalimah iaitu masalu dengan hum tu kita panggil dia idhafah. Idhafah ni dalam bahasa Melayu dia ialah sandaran ataupun pertalian sandar menyandar. Bermakna kalimah pertama tu dia bersandar kepada kalimah yang kedua untuk memenuhi makna dia. Itulah makna idhafah, iaitu sandaran. Kalau tak ada kalimah yang kedua tu, uh, kalimah pertama tu tergantung makna dia ya. Tak sempurna. Jadi dia perlukan kalimah yang kedua tu. Dalam proses itu dia bersandar kepada kalimah yang kedua. Jadilah proses dinamakan sandaran. Itulah yang dimasukkan idhafah ya. So hari ini kita sambung dengan pembentukan kalimah. Saya pun telah kopikan teks malam tu masaluhum yang ni ke dalam leksi logos kita, keyboard leksi logos, dan saya dah tajuk letakkan tajuk topik kita hari ini ialah pembentukan kalimah masaluhum ya. Jadi masaluhum ni ada dua komponen. Bila kita nak mencari huruf akar tu kita kena cari huruf akar tu daripada komponen yang utama. Apakah komponen utama? Ialah masalu ni, bukannya hum ya. Hum tu adalah uh, mudhafun ilaih, iaitu sandaran kepada masalu. Jadi pokok kita panggilkan kata pokok. Di dalam setiap kalimah tu ada kata pokok dia. That mean the main component. Bila kita kata kata pokok tu ialah the main component. Komponen utama ialah masalu. Di situlah terdapatnya tiga huruf akar ya. So kalau tuan-tuan tengok di sini tiga huruf akar dia ada tiga huruf pun. Mim, sa dengan lam. Jadi mim, sa dengan lam tu sebenarnya adalah huruf akar dia. Ya, jadi kita masukkan step pertama ialah huruf akar mim, sa dengan lam. Itu proses pembentukan kalimah. Ya, kita mulakan dengan kalau kita boleh cari tiga huruf akar di dalam kalimah tu uh, sangat bagus. Ya, itu sebenarnya kemahiran yang kita perlukan. Kalau kita tidak boleh mencarinya, kita boleh carinya di dalam digital Al-Quran. Ya. Semalam pun saya sudah tunjukkan, iaitu kita pergi ke korpus dan kita ambil kalimah tu, cari kalimah tu adalah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-17. Ya, dan kita tekan go di sini. So, inilah masaluhum tu, kita tekan di masaluhum ni, dia akan bagi kita tiga huruf akar dia iaitu mim, sa dengan la. Kita besarkan sikit. Mana besarkan kan?
Mim sa dengan lam, ya, atau mim sa lam. Itulah tiga huruf akar dia. So kita gunakan tiga huruf akar tu, dan kita masukkan ke dalam Lexilogos tadi. Mana Lexilogos kita kat sini, mim sa dengan lam, itulah tiga huruf akar dia. Dan step kedua adalah membentuk kata dasar, ya, kata dasar mim sa dengan lam. Apa kita buat? Ketiga-tiga huruf ni adalah huruf sahihah, kita panggil, ya, yang tidak ada huruf ilah. Jadi bila tak ada huruf ilah, pembentukan kata kata dasar tu akan lebih lebih senang, kerana dia tidak ada pertukaran apa-apa. So, apa kita buat? Kita gabungkan saja tiga huruf tu, ya, lepas tu kita bariskan dia. Itulah cara pembentukan kata dasar. Huruf yang pertama sentiasa baris atas. Jadi kita masukkan baris atas dia. Ya, huruf yang ketiga pun sentiasa baris atas. Yang tu tuan-tuan tak perlu bimbang, ya. Huruf pertama dan huruf ketiga kepada kata dasar sentiasa mengambil baris fathah. Cuma huruf kedua je saja, ya. Kadang-kadang kata dasar huruf kedua ada mengambil baris atas, kadang-kadang dia mengambil baris bawah, dan kadang-kadang mengambil baris hadapan, ya. Sebab dia bergantung kepada ada tiga acuan. Boleh jadi acuan fa'ala, ataupun fa'ilah, ataupun fa'ula. Itulah salah satu daripada ada tiga wajah dipanggil, ya. Acuan tu ada tiga wajah. Jadi macam mana kita nak mengenal dia? Kalau kita sudah tahu, memang kita akan letakkan sajalah baris yang kita sudah kenal dia. Sebagai contoh, mim salam ni, kata dasar ialah masalah. Satu baris atas, ya, di sini. Masalah. Maknanya dia mengambil acuan fa'ala. Kalau tuan-tuan tak biasa dengan tu, tuan-tuan boleh dipandukan oleh, pertamanya, gunakan Quranic Arabic Corpus ni, ya, dan pergi ke bahagian, apabila kita sudah tekan bahagian masa luhur tadi, kita pergi ke dictionary, ya, Quran Dictionary belah kiri ni. So di sini dia boleh membantu kita, ya, membantu kita untuk mengenal pasti apakah apa uh, ejaan kepada kata dasar. Ejaan kepada kata dasar sama dengan fi'il madhi wazan satu, ya. Cuba tengok di senarai ni, ada tak fi'il madhi wazan satu? Yang form 7 ni, oh, ialah wazan ke-7, ya. So kita tengok di sini sebenarnya tidak ada, ya. Tidak ada form one verb. Kalau dia bahasa Inggeris ni ditulis itu form one verb. Yang tu lah kita nak cari. Yang ni bukannya form one. Yang ni ialah form 5. Ya, jadi bukan. Ini bukannya kata dasar. Yang ni bukan bentuk kata dasar. Yang ni kata nama bukanlah. Yang kita cari verb. Verb sini satu saja, iaitu apa? Kata kerja wazan kelima saja yang ada di dalam senarai ini. Bermakna apa ni? Kata dasar tu kita tidak dapat maklumatnya daripada sini, eh. Jadi di manakah tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat maklumat tu? Kita gunakan digital Quran yang lain, ataupun bahan digital lain, iaitu apa? Wiktionary, ya. Saya tunjukkan pada tuan-tuan, saya telah simpan Wiktionary tu dalam bookmark. Jadi dia dalam kumpulan Quran digital ni, kalau kita boleh nampak dia punya heading ni, saya telah simpan apa, Arabic Dictionary, ya, Arabic Dictionary. Jadi tuan tekan di situ, dan dia akan uh, paparkan kita Wiktionary. Dan kita telah pilih Wiktionary ni, dia banyak bahasa. Kita telah pilihkan Arabic, ya, untuk mencari kata dasar. Sebab di dalam korpus tadi tidak ada. Bila dia tidak ada dalam korpus tu, apakah mana dia? Maknanya fi'il madhi wazan satu untuk mim sa dengan lam ni tidak digunakan dalam Al-Quran, ya.
dia tidak digunakan. Tetapi kalau dia tidak digunakan di dalam Al-Quran, tak ada ayat yang membabitkan fi'il madhi wazan satu, tidak bermakna dia tak ada kata dasar. Ya, sebab kata dasar ni adalah uh, apa perkataan Arab yang tidak semestinya digunakan di dalam ayat Al-Quran. Ya, bukan semua kalimah-kalimah Arab digunakan dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran ni dia ada konteks dia yang tertentu sahaja. Jadi kita cari kat sini macam mana nak mencarinya tuan-tuan, apa masukkan dalam search ini, ya, dalam search dictionary ini, tiga huruf akar tadi iaitu mim, sa dengan lam, ya. Mim, sa dengan lam masuk ke dalam ni, boleh gunakan lexi logos ataupun kalau tuan-tuan punya komputer sudah ada keyboard, online keyboard tu, boleh gunakan keyboard, ya. Sekarang saya tunjukkan bawah ni saya ada keyboard tapi kena ambil bahasa Arab dululah. Bahasa dia ialah Arabic dan saya ambil keyboard ni. So tuan-tuan boleh lihat Arabic keyboard on the screen, ya. So kita boleh guna ni saja untuk menaik mim. Pilih mim yang ini, mim, lepas tu sa, lepas tu lam. Okay. Untuk buat search tadi, ya, pencarian tu. Jadi kita type, dia akan keluar senarai-senarai di sini. Kita pilihlah yang berkaitan iaitu mim, sa dengan lam yang pertama ni. Jangan pilih yang lain. Yang lain tu untuk kalimah yang lain, ya. Jadi ambil yang pertama ni. So kita tekan di situ. Dan Wiktionary ni akan beri kita semua maklumat yang berkaitan dengan mim, sa dengan lam yang kita cari tadi, ya. So ini maklumat yang dia bagi pada kita, ya, dari aspek etimologi dia, dari verb dia, kata perbuatan dia, lepas tu conjugation ni ialah apa ni uh, semua perkataan-perkataan yang bersabit dengan kata kerja verb ni, conjugation, ya. Sini pun ada juga verb dengan conjugation. Yang ni kata nama yang bersabit dengan min salam tu, ya. Dan tuan-tuan boleh pilih, carilah maklumat yang mana yang yang diperlukan, ya. So ya, dalam konteks kita nak mencari kata kerja wazan satu, kita scroll je kat bawah ni, ya. Nah, jadi kat sini tuan-tuan akan dapati dia ada terangkan verb tadi iaitu masalah. Mim baris fathah, sa baris fathah, lam pun baris fathah. Iaitulah apa fi'il madhi dia. So fi'il madhi sama kata dasar mengikut ejaan fi'il madhi ni. Dia dalam efek, dalam konteks ni dia maksudkan sini bukan fi'il madhi pun, ya. Dimaksudkan ni ialah kata dasar. Cuba tuan-tuan tengok makna yang diberi: to resemble, to look alike, to imitate. Ni bahasa bahasa Inggeris. Cuba kita tukar boleh tak ke bahasa Melayu, ya. Kalau tukar bahasa Melayu, tu dia, ya, ditukar. Masalah maknanya menyerupai, kelihatan seperti, itu yang dimasukkan apa, syibuhun wa syabihun tu, ya. Dia berperanan sebagai kalimah yang menyerupai ataupun kelihatan seperti, meniru. Banyaklah dia punya apa ni konteks di sini bergantung kepada yang mana kita nak gunakan, ya. Sebagai kata dasar. So bila kita memberi makna pada kata dasar tadi, kita ambil salah satu daripada sinilah yang sesuai, ya. Mungkin membandingkan ni tak sesuai, meniru tidak tak sesuai, mewakili ni tidak berapa. Yang paling sesuai sini ialah yang pertama, menyerupai. Itulah makna kepada kata dasar, ya. So daripada maklumat tu kita pergi sambung balik. uh, kalim Pembentukan kata dasar tadi ialah masalah, ya, masalah. Dan kita berilah makna dia. Nak masukkan dalam bracket, ya.
untuk memberi makna kepada masalah, ya. Ataupun kita boleh juga gunakan colon untuk memberi makna, penting untuk kita memberi makna kepada kata dasar, sebab daripada kata dasar itulah kita nak membentuk, memberi makna kepada kalimah. Jadi tadi kita apa, uh, dapat dia punya maklumat tadi, masalah dikata apa, menyerupai, ya. So kita gunakan yang tu, menyerupai. Dia ada nya, jadi kita kena pergi kepada leksi logos yang jawi, ya. Jadi kita type menyerupai di sini. Mim, lepas tu dia nya, yani ra, menyeru, lepas tu fa apa, kalau menyerupai maknanya fa yang titik tiga lah dalam Melayu dia, alif dan hamzah dengan diikuti dengan ya. Itu menyerupai, ya. Doktor, nak tanya doktor. Ya, Dalam masalah ni, kalau ikut dalam Quran Dictionary ni, dia ada 7 bentuk doktor. dia dia boleh digunakan banyak, 7 konteks. 7 konteks ya dalam. 7 konteks, ya. Bahasa Arab, perkataan Arab ni dia bergantung pada konteks cerita ayat tu. Dalam, dia boleh digunakan dalam 7 cara lah, ya. Mungkin dalam ayat lain dimasukkan meniru, ya, ataupun Hmm. membandingkan, ataupun mewakili dan sebagainya. So Arab ni dia versatile, ya. Kalimat dia tu, dia bukannya satu makna saja, dan bergantung kepada konteks cerita tu. Dia tengok yang mana satu yang paling sesuai, ya. Nombor 7 dia kata untuk berdiri pun, ya, di mana masalah ni boleh juga memberi makna untuk berdiri, ya, tapi mungkin tidak ada dalam Al-Quran lah, ya. Ini adalah bahasa Arab dia. Ah, Okey. Jadi kita gunakan makna untuk konteks ni menyerupai. Jadi kita tampal dekat sini tadilah, menyerupai. Sorry, mana dia? Dekat lecture logos tadi kita belum copy lagi, ya. Okey, copy dia, masuk ke sini dan tampal di sini untuk memberi makna dia, iaitu masalah maknanya menyerupai, ya. Itu makna dia. Kemudian barulah kita buat step yang ketiga, iaitu kata terbitan. Eh, kenapa tak boleh? Oh, sebab saya tadi apa ya, tak tukar lagi bahasa kat sini tadi, kena tukarkan bahasa kat sini ke bahasa English. Barulah. Okey. Baru kita tag yang ketiga. Yang ni 3 huruf akar, kata dasar dan kata terbitan dia, ya. Kata terbitan ni ialah masalun. Yang ni adalah kata terbitan dia. Jadi macam manakah pembentukan kata terbitan ni adalah, dia tidak ada acuan. Ya, dia kalau kita tengok daripada template yang Quranic Dictionary, tak ada masalun. Iaitu fa'alun tak ada dalam ni. Ya, bermakna dia mengambil kaedah dipanggilkan sama'i. Dia adalah isim madda wazan satu. Kalau dia wazan lain, dia ada bentuk dia bentuk, ya. Tapi salah satu, tak ada pun satu yang mengikut bentuk yang ada ni, bermakna dia ada dalam kumpulan isim masdar wazan satu. Jadi kita masukkan apa, acuan tu dalam bracket, iaitu sama'i, sim, mim, alif, ain, ya. Ya di hujung dia tidak bertitik, ya. Jadi itulah kaedah yang membentuk masalun ni, ya. Jadilah dia masalun. Dia bermakna apa sama ini? Iaitu orang Arab bercakap ataupun membunyikan dia masalun. Ya, bila nak mengatakan perumpamaan, dalam Arab, orang Arab cakap masalun. Jadi itu bila kita mengeja, kita ikut saja apa yang kita dengar orang Arab bercakap, ya, ataupun membunyikan
kalimah tu. Itulah dipanggilkan sama'i. Dan sama'i daripada sami'ah. Sami'ah maknanya mendengar. Ya, so sama'i adalah proses pendengaran secara orang Arab yang bercakap tu kita panggil dia sama'i. Jadi bila kita mengeja kita kena ikutlah apa yang kita dengar tu. Orang Arab cakap masalun. Jadi kita ejalah mim baris atas, sa baris atas dan lam dhammah bertanwin. Okey. Uh, Okey, so bila masalun kita kena juga berikan makna ya sebab kita nak membina memberi makna kepada kalimah tu kita kena berikan makna dia. Daripada menyerupai ni dalam bentuk kata kerja, kemudian membina kata nama daripada kata kerja menyerupai. Ya. Jadi dalam bentuk kata nama noun ataupun dipanggilkan verbal noun sebab dia isim masdar ya yang kita telah terangkan sebelum ni. Jadi dia memberi makna daripada menyerupai dalam kata kerja dia memberi makna perumpamaan. Perumpamaan. So, kalau kita gunakan Arabic punya keyboard ni boleh sebab dia tidak membabitkan huruf sa, huruf nga dan huruf ga semua tu kita boleh gunakan Arabic perumpamaan. Jadi fa, ra, alif, waw, mim, lepas tu fa, mim, alif, hamzah, nun. Ya, perumpamaan. Itulah makna kepada masalun. Dia sudah menjadi bentuk kata nama dan yang dibangunkan daripada kata kerja masalah. Itu dipanggilkan isim masdar. Ya. Kemudian dia bergabung dengan home ya, bukan masalun ni tadi proses pembentukan kita nak membentuk masaluhum tu dia akan digabungkan dengan home. Jadi kita buat step seterusnya iaitu masalun kita tambah home. Ya, ambil home sini boleh copy saja pada sini. Okey. So apa berlaku ya? Bila masalun dia tambah dengan home, kita buat secara detailnya. Kalau nak shortcut pun boleh, tetapi kita nak tunjukkan kepada mereka-mereka yang baru mengikuti kelas ni, ya, iaitu kita copy yang ni, tampal di sini, buangkan tanda campur ni, apa jadi ya? Kita tengok. Dia jadi masalun home. Itu ya sebab ada sini ada tanwin. Tapi yang ni tak valid sebab tak ada kalimah yang macam ini ya. Kalimah yang valid ialah jadi kita kena tukarkan lam yang dhammatain tu kepada satu baris saja. Dia tidak boleh bertanwin. Yang ni saya nak tunjukkan step tu supaya tuan-tuan boleh mengenal ya. Kalau nak buang kat sini pun boleh, nanti tak nampak lah dia kenapa ya. Jadi kita ambil yang ni, kita kena perbetulkan. Iaitu kita buangkan tanwin kepada huruf lam tu. Sebab dia mudhaf. Mudhaf tidak boleh bertanwin. Itu syarat. Ataupun ciri-ciri mudhaf. Ya. Kalau ada tanwin, digugurkan. Jadi gugurkan tanwin, jadilah masaluhum sahaja. Itulah ya, bagaimana kalimah masaluhum tu dibangunkan ya, dalam proses pembentukan kalimah. Jadi kalau kita tak mahir dalam pembentukan kalimah ni, mungkin kita belum kenal dia betul lagi. Ya, sebab tu dalam QHS Academy, kita wajibkan pelajar-pelajar ataupun peserta yang belajar ni belajar ya proses pembentukan kalimah. Ya, sebab kalau tidak tak cukup lagi, belum lagi kenal betul-betul dan boleh membuat ya membentukkan setiap kalimah di dalam Al-Quran tu daripada 3 huruf akar kepada kata dasar kepada kata terbitan kemudian ubah suai dia supaya menjadi kalimah di dalam Al-Quran. Itulah proses dipanggilkan pembentukan kalimah. So apabila kita sudah selesai tu barulah kita boleh buat terjemahan ya. Terjemahan kita buat kat bawah saja iaitu
kita labelkan dia topik itu terjemahan kalimah. Bagi mereka-mereka yang mengikuti kelas intermediate kita tahap ketiga, dia akan membuat penerangan ni secara praktikal ya di dalam kelas tu. Dan kita dapati pemahaman dia akan jauh lebih baik ya daripada kalau hanya mendengar sajalah ya. Mendengar ataupun berbanding dengan mereka dalam kelas tahap pengenalan. Tahap kedua ialah apa? Intensif, dan tahap ketiga ialah uh, intermediate ya. Intermediate memang dia orang buat ini secara praktikal. Jadi terjemahan kalimah, yang kalimah dengan masalah tu boleh copy sini saja. Dengan colon tu pun copy ke sekali tak apa. Ya. So step seterusnya ialah terjemahan kalimah masaluhum. Bila kita sudah membuat pembentukan kalimah sebab kita memberi makna ya kepadanya, jadi kita tahulah apa boleh memberi terjemahan, iaitu kita ambil daripada kata terbitan tadi ya, bukan kata dasar. Sebab kata dasar itu digunakan untuk membentuk kata terbitan. Daripada kata terbitan lah yang membentuk kalimah. Jadi kita ambil makna kepada kata terbitan, iaitu perumpamaan. Kemudian ditambahkan hum tu mereka. Mim, ro, ya, kaf. Itulah maknanya masaluhum. Jadi masaluhum bermakna perumpamaan mereka. Ya, selesailah. Ya, kita mengenal kalimah masaluhum tu. Mungkin dia mengambil masa lebih kurang beberapa hari. 3-4 hari lah ya. Sebab kita pagi ni kita hanya ada setengah jam saja. Kita buat proses mula sekali pembentukan kalimah. Lepas tu penerangan kepada kalimah, pembentukan kalimah, dan kita menterjemahkan ya kalimah tu, barulah kita betul-betul mengenal ya apa kalimah masaluhum. Dan besok hari Sabtu, hari Sabtu kita tak ada kelas ni, kita akan sambung hari Isnin lah ya, hari Isnin minggu depan kita akan sambung kepada kalimah yang selepasnya, iaitu kamasali ya. Kalau saya buka balik Al-Quran tu, tapi sebelum tu kita kita save dulu ya. Save dulu, kita print screen dia untuk simpan, dan kalau kita nak simpan dalam save ni pun boleh juga. Ya, kita tekan di sini kotak save tu, dan kita pergi ke download. Ambil download. Download ni ialah sementara saja. Kalau tuan-tuan nak simpan dalam folder lain, tuan-tuan boleh boleh buka satu folder lain. Ya. Jadi kita download, lepas tu kita ambil tajuk yang semalam ni, kita tukar date saja. Semalam ialah 12. Jadi kita boleh tukar file name tu, nama file tu 12 hari bulan hari ni. Ya, dan kita boleh save dia. Di bawah ni tekan save, disimpanlah dalam download tu ya. Doktor, nak tanya doktor, kalau kita nak masukkan dalam QHS vocabulary tu, kita boleh, maksudnya ada 7 pattern lah yang masa luhum ni. Tak perlu. Masuk ke dalam QHS vocabulary tu. Tak ada, pattern dia sama saja. Pattern dia iaitu fa'ala. Oh, fa'ala. Dia pattern ada satu je, itu fa'ala yang ni, kata dasar fa'ala. Maknanya dia bukan fa'ila, bukan fa'ula. Dia mengambil pattern fa'ala. Tetapi makna kepada masalah tadi ada 7. Ada 7 cara menggunakannya. Bergantung. Maksud dia kita gunakan wazan satu je lah. Dalam wazan satu je. Ya, Dalam wazan satu je semuanya 7 pattern tu. 7 apa? ya betul. 7. Ya, semua dalam Ha, wazan satu. masalah tu wazan satu lah tu. Ya. Wazan Jadi bila fa'ala, cuma maksud dia yang berbeza. maksud dia Ya. berbeza. Ya. Hmm. Macam apalah ya, macam katabah. Katabah Hmm. ada Ya, maksud tubuh ya menulis. macam tu. Ha. Ada maksud menulis. Ada Ya. maksudnya mewajibkan. Hmm. Dalam ayat 183 tu, dia mengambil bentuk yang ni ya, fu'ilah.
Hmm. Kutiba. Kutiba tu Betul. dalam tu diwajibkan. Makna asal dia ialah ditulis. Kan? So bergantung pada konteks ayat. Ya? Kalau ke dalam 183 tu, kalau kita beri makna dia dituliskan, tak berapa tepat lah. Maksud ayat tu ialah kutiba ialah diwajibkan, bukannya ditulis. So maknanya satu kalimah tu dia boleh apa digunakan dalam beberapa cara lah. Ya. Tapi yang katabah tu dia boleh ada beberapa wazan kan? Dia ada ikut wazan dia. Sama juga masalah kalau boleh juga guna wazan lain. Wazan kedua, ketiga, keempat ni semua boleh jugalah. Tapi dalam konteks tadi, mencari kata dasar kita ambil wazan satu je. Oh, Wazan apa kata dasar dia hanya wazan satu je bentuk dia tak boleh wazan lain. Ini saja. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Semua ni adalah mengikut sama ada W1A, 1B atau 1C. Dia punya pattern tu. Mengikut fi'il madhi ni. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Itu kata dasar. Kata dasar tak boleh mengambil bentuk lain. Yang bentuk wazan lain tu bukannya kata dasar dah. Itu sudah jadi fi'il madhi dah. okay, Macam nanti. kata katabah, kalau wazan satu, salah satu dia ambil katabah. Tetapi Hmm. kalau dia nak guna wazan kedua, dia akan jadi katabah. Yang ni. Tapi itu Hmm. dalam bentuk fi'il madhi, bukannya kata dasar. Ya. Sebab tu saya asing Hmm. kat sini, kata dasar dia ni tiga bentuk saja. Dia tak ada Oh. mengikut wazan yang lain. Hmm. Okey, Doktor doktor, nak terima tanya, kasih. kalau apa kalimah ni adalah mubtada ya? Dia okey, dia itu peranan dia. Peranan dia dalam dalam konstruk dipanggil dalam pembentukan ayat. Kedudukan di dalam ayat tu dia berperanan sebagai subjek utama. Tu Subjek marfuk lah utama ya? tu. Eh? Marfuk lah kan? Kalau dia berperanan sebagai mubtada dia mesti marfu'. Tapi at the same time dia juga adalah idofah kan? So macam mana kita nak Pa- terangkan? Terangkan maknanya dia ada dua fungsi lah. Okey, fungsi Dia dia. fungsi pertama dia sebagai mubtada. Itulah cerita utama dalam ayat tu ya. Allah nak menceritakan tentang satu perumpamaan. Jadi Allah mulakan dengan masalu. Masalun sebenarnya ya, tetapi makna dia tergantung. Jadi bila tergantung dia perlu dibentukkan menggunakan idhafah pula. Jadi ditambahkan hum jadilah masaluhum. Jadi bermakna masalu tadi yang mubtada tadi sekarang mengambil peranan yang kedua iaitu mudhaf kepada masaluhum. Itu maknanya Okey. dia ada kadang-kadang kalimah dalam ayat ni dia banyak peranan ya. Itu yang kita kena kenal tau. Kita kenal satu-satu tu. So kita Jadi dia ada terangkan fungsi yang berlainan lah dalam kalimah ni. fungsi berlainan ya. Satu Okey. fungsi ialah dia sebagai subject matter yang bahasa Inggeris panggil iaitu uh, cerita utama dalam ayat tu dipanggilkan mubtada. Ya, kemudian mubtada tadi tergantung. Makna dia tergantung tak cukup makna tu tanpa hum. Jadi dia kena banner pula satu pertalian dipanggilkan idhafah. Jadi bila idhafah masalu tadi yang pertama tadi memainkan peranan sebagai mudhaf kepada pertalian idhafah tadi. So dia ada dua peranan lah tu. Okey, okey. Terima kasih. Okey, sama. Okey, so tadi kita selesai yang ni ya. Besok hari Isnin kita akan melihat sambungan dalam surah Al-Baqarah tu ayat seterusnya ialah mana Al-Baqarah iaitu kamasali ya. Kamasali ni kalimah yang kedua adalah dibangunkan oleh dua kalimah juga. Pertama kalimah ka ni adalah harfun jar. Lihat apabila ada harfun jar, masali ni ada sebenarnya adalah kalimah yang sama dengan masalun tadi ya. Tetapi sekarang ni bila ada harfun jar dia tidak lagi mengambil i'rab yang marfu' sebab dia terikat dengan harfun jar. Jadi harfun jar mengikat dia menjadi i'rab yang majrur.
Jadilah dia lam tu sekarang ni mengambil baris bawah, ya, jadi kasrah. Tapi persoalannya kenapa hilang tanwin? Sepatutnya masalin, ya. Itulah menunjukkan masali di sini juga memainkan peranan sebagai mudhaf. So kalau dia memainkan peranan sebagai mudhaf, bermakna, ya, saya kotakkan supaya tuan-tuan nampak, ya, bermakna ada pertalian idhafah yang dibentuk di antara dua kalimah ni. Masali dengan allazi itu sudah dibentuk dengan pertalian idhafah. Sama dengan yang ini dibentukkan dengan pertalian idhafah, ya. Kemudian masali dengan allazi ini juga idhafah. Sebab itulah lam tu digugurkan tanwinnya. Seperti di sini lam ni digugurkan tanwin, dia mudhaf. So dalam konteks ni masali juga memainkan peranan sebagai mudhaf kepada allazi. So allazi ni ialah mudhafun ilaih. Ya. So dia juga akan menjadi kalimah yang majrur. Hum majrur, allazi pun majrur juga. Ya, sebab terbentuknya sandaran yang dipanggilkan idhafah. Kenapa dia ambil baris bawah li tu? Sebab ada ka iaitu harfun jar. Bermakna antara ka dengan masali tu juga ada satu pertalian, ya, iaitu pertalian jar wa majrur. Yang ni ada satu pertalian sendiri, iaitu dipanggilkan jar wa majrur. Ka tu harfun jar, masalilah isim yang majrur. So kita panggil dia pertalian tu jar wa majrur, ya. Kemudian apabila membentuk masali tadi, dia makna dia tergantung, ya. Seperti perumpamaan, kan, makna dia tu tergantung. Sebab tu dia memerlukan idhafah. Bila memerlukan itu, maknanya dia memerlukan kalimah yang kedua untuk memenuhi makna. Barulah makna itu sempurna. Seperti misalan ataupun seperti perumpamaan orang yang. Al-lazina ialah orang yang. Ya, jadi barulah sempurna makna perumpamaan tadi. Sebagaimana di sini, ya, perumpamaan itu tergantung. Diperlukan idhafah. Di sini pun sama. Perumpamaan dia tergantung, so dia memerlukan kalimah yang kedua, mudhaf ilaih menjadi idhafah. Itulah peranan idhafah di dalam ayat Al-Quran, ya. So sebenarnya idhafah ni banyak. Tuan-tuan memang kena mengenal, ya, apabila membaca Doktor, ayat. doktor nak tanya doktor, kalau katakan maknanya ayat kalimah yang pertama tu masaluhun tu lengkap lah, kita tak boleh maknanya kamasali tu dia tak ada bergantung kepada masaluhum tu lagi ya? Tak ada dah. Hmm. Ya. So masalah sudah lengkap. Dengan ada Kalau idhafah, dia sudah. kalau katakan tak ada home tu, masalu tu boleh kita kata yang itu tu tak lengkap ya, boleh bergantung kepada kamasali tu. Tidak, Kalau tak tidak ada boleh. home tu, ha? Tidak, tak boleh. Tak boleh juga. Tak boleh. Dia mesti ada kalimah dia sendiri dalam konteks ayat tu. Hmm. Perumpamaan itu perumpamaan apa? So perkataan apa, kalimah apa tu kena masuk situ. Hmm. Yang ni dalam pembentukan ayat tu dia ada fungsi dia kepada masaluhum ni. Hmm. Ya, masaluhum tadi kita katakan dia mubtada, kan? Ya. Mubtada dia ada khabar dia. Hmm. Jadi Okey. kamasali lazi ni akan jadi khabar kepada dia. Hmm. Itulah pertalian-pertalian yang kita perlu kenal, ya, belajar pelan-pelan untuk mengenal macam mana ayat-ayat Al-Quran ni dibentuk, ya, dan setiap kalimah tu ada peranan dia dan ada konteks dia. Maksud dia masaluhum tu makna dah lengkap lah dia punya kalimah tu. Dah lengkap, ya. Kalau tak ada Hmm. home, dia tak lengkap. Tak ada Sebab home tu dia tak dia lengkap perlu, ya. dia perlukan home tu, dan sebab tu dia idhafah digunakan. Ya, jadi sekarang ni pada permulaannya masalu tu mubtada, ya, tetapi sebab dia dah ada home sebagai idhafah, jadi kita boleh terangkan masaluhum ni sebagai mubtada.
keseluruhan dia ni. Ya, sebab dia tak boleh pisahkan dengan hum tu. Perumpamaan mereka tu sekarang ni berpandang sebagai mubtada. Hmm. Jadi bila dia ada mubtada, dia mesti ada khobar dia nanti. Obat. Khobar, jadi khobarnya yang ni lah nanti. Kira-kira yang ni lah khobar dia. Kama Hmm. salil lazi tu sebagai khobar dia. Jadi bermakna kama sali ni sudah menjadi satu ayat. Ya, satu ayat, bukan satu perkataan. Kadang-kadang khobar ni satu perkataan. Kadang-kadang dia satu ayat. Ataupun kadang-kadang dia dipanggil menyerupai ayat. Ya, sebab dia sudah beberapa perkataan tu dia dia bukan ayat yang sempurna. Kita panggilkan syibhul jumlah. Ya, menyerupai ayat itu bentuk khabar kepada mubtada di dalam ayat ni. Okey, terima kasih doktor. Okey, sama. Ya, itu kita akan sambung minggu depan lah ya. So untuk hari ini kita sampai di sini saja. So kita pergi kepada uh, penutupan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منا ومنكم ومنكم تقبل